saya kalau okey boleh bagi thumbs up ke, cakap okey pun okey. Cakap okey pun okey. Okey. So insyaAllah kita get ready sikit lagi. Kita ambil masa. Hari ni kita akan berbicara tentang hijab. Hijab, tudung. Ya. Macam iklan sunset tu kan. Iklan hijab. Bagaimana dengan hijab anda? Okey? Kalau okey, on point. So, InsyaAllah kita nak bicara tentang hijab hari ni. Okey. So, boleh bagi tahu suara okey ke tak? Kalau okey, kita akan mulakan. Sebentar saja lagi, insyaAllah. Boleh kongsikan dahulu pada sahabat-sahabat. Untuk sahabat-sahabat di KKR, tidak ada nota hari ni. Maaf, dipinta. Mereka tak sempat nak buat nota. Okey, insyaAllah kita mula dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka. وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Azah. Puan Azah Ribzul, agamaku 2797. Suara saya okey? Dengar? Jelas? Sahabat-sahabat di FB, Ustazah Nurul Hidayah. Juga di Surau Kementerian Kerja Raya. Kita mula ya. Baik, tajuk pada hari ini ialah fiqh mar'ah muslimah, fiqh wanita muslimah fil hijab. So kita nak bicara tentang suatu topik yang panas, topik yang hangat, topik tentang tudung, topik tentang apa lagi? Kerudung. Bahasa lama bahasa lama dipanggil kerudung. Tudung saja taklah kan? Itu saja taklah. Yang kita nak bicara ni tudung yang mana dia menutupi aurat wanita daripada kepala kepada dada. So kita nak make sure dahulu yang tu. So apa yang namanya tudung? Yang menutup bahagian atas daripada tubuh badan perempuan, iaitu yang bermula dengan kepala dan ataupun rambut lah kita kata, dan akhirnya berakhir kepada belahan dada. Ataupun dada yang belah depan. Itu yang kita sebut tudung yang dimaksudkan dengan hijab ataupun apa lagi istilahnya jilbab, itu maksudnya. Jadi kalau yang duduk dekat atas sahaja, turban ke belik dia kat atas tu, dia tak berapa tepat sangatlah untuk mentafsirkan, mendefinisikan tudung. Ataupun selendang, keluar ni, hui, jambul makku tinggi kan. So adakah itu tudung? Baru belajar bertudung. Kita kata dia sedang berjinak-jinak lah. Tapi tidak melambangkan lagi seseorang itu berhijab. Maksudnya tak cukup tepat. Kalau ada yang terkeluar, sekadar letak selendang, jambul terkeluar ataupun turban belit, telinga keluar kan. Dah lah kat telinga tu ada anting-anting yang besar bulat tu. Telinga pun terkeluar kan. Leher pun nampak. So adakah itu kita istilahkan tudung? Tak tepat lah. So apa yang menutup daripada atas kepala sehingga membawa kepada permulaan dada. Baik. Tentang hijab ni suatu perkara yang besar. Kalau saya boleh berkongsi pengalaman seorang sahabat saya yang saya baru bertemu, baru berukhuwah, dia cerita sini tau. Dia kata dia ni travel agent. Jadi dia tengoklah kan orang buka tempah book tiket
Nak pergi mana? Pergi Australia kan? 3 bulan. Lama tu. Kita ni kalau pergi 3 bulan ni, macam ada kursus lah macam tu Kursus jangka masa pendek. Jadi dia pun tanyalah kan. Eager juga nak tahu kan. Buat apa kan? Puan pergi ke Australia ni berjalan ke apa? Dia kata, saya belajar agama. Oh, panjang lah O-nya. Belajar agama ke Australia sampai 3 bulan. Ya. Saya belajar agama sebab bagus ni. Dia ada kursus ni bagus. Tapi dia tak pakai tudung. Rupanya belajar dengan puak-puak sis. Dia kata yang kat Malaysia ni yang apa ulama-ulama ustaz-ustaz kat Malaysia semua tak betul. So apa dia kata kena pakai tudung. Mana ada dalam Quran kata pakai tudung? Jadi saya pergi belajar agama daripada Australia. Sebab ni tak payah pakai tudung punya. Dalam Quran tak ada. You carilah dalam Quran mana ayat suruh pakai tudung. Liberal punya pemahaman tetapi sudah bercampur dengan memperjuangkan agama. Begitu. Ini apa yang berlaku pada hari ini. Kalau kita sebut tentang isu tudung ni, isu yang serangannya, subhanallah bertubi-tubi tak berhenti. Lagi-lagi zaman sekarang ni, dan kita pun hampir bulan 2, 1 hari bulan 2 adalah hari yang disambut sedunia Free Hijab Day. Free Hijab Day. Maksudnya pada hari itu, kalau siapa yang sebelum dia bertudung, dia nak rasa apa dia punya pengalaman tak bertudung, dia akan buat live, dia akan buat video, live streaming, dia akan cabut hijab dia dan dia share apa pengalaman dia. Dia rasa, wah saya baru rasa satu kebebasan. Dan yang kena adalah siapa? Orang Muslim lah. Liberal ni, dia tak pergi dekat orang yang bukan Islam sangat. Yang dia nak tanggalkan agama itu ialah kepada orang Islam lah. Yang dah pakai tudung tak? So pergilah masuk jarum-jarum ini ke negara-negara Muslim yang dalam istilahnya Muslim modern. Besar ibu-ibu, sahabat-sahabat, bila cerita tentang hijab hari ini dengan caca marba lah. Kita kata kalau bubur caca tak apa. Ada hijau kuning ada. Kan macam teringin kan nak makan bubur caca lepas ni kan. Semalam saya nampak bubur caca sedap juga kan kalau buat keledek ke ubi kan. Nak kata kalau bubur caca tak apa sedap. Tapi agama kita dah caca marba. Dibuat, dihentam dari pelbagai sudut. Hatta suatu perkara yang perintah pun seolah-olah nampak seperti suatu kongkongan kepada wanita-wanita muslimah. Jadi insya-Allah dengan persoalan daripada seorang Inggeris dalam buku ini, sebenarnya buku ini yang saya rasalah daripada pembacaan saya, buku ini adalah perkataan ceramah Syekh Asy-Sya'rawi. Siapa nama penulis kitab ini? Syekh Asy-Sya'rawi. Syekh Asy-Sya'rawi dia berceramah begini dan orang merekodkan bentuk tulisan lah dan menjadi suatu buku tentang wanita muslimah, fiqh wanita muslimah. Dia kata begini, Sa'altani sahifatul Injiliziyah. Satu hari, wartawan majalah Inggeris bertanya pada dia. So kita nak tengok apa soalan dia. Limadha yamna'uddin islami mar'atu min an tartadi ma tasha? Soalan dia yang dilontarkan kepada Syekh ialah kenapa Islam menghalang wanita itu memakai pakaian yang mana ikut suka dia lah. Dia nak pakai apa? Soalan ni. Rasa-rasa kalau kita ditanyakan soalan ni, jawab apa? Suka hati Islam lah kan. Islam nak suruh pakai apa kan? Ini soalan yang diberikan. Limadha yuqayyidu hurriyataha fi an takhtaru thiyabaha wa tartadi ma tuhibbu? Ditambah lagi, kenapa Islam mengikat kebebasan wanita-wanita ini untuk pakai apa saja dia suka? Alaysat hadhihi hurriyatu syakhsiyah limar'ah? Soalan yang ketiga, bukankah perkara ini akan menyebabkan wanita itu tak bebas? Dia nak bebas. Pada dia bebas tu adalah tanpa pakaian kot suka hati saya nak keluar dengan atas dengan bawah je. Macam bikini yang dekat tepi pantai tu, pada dia itu lambang kebebasan. Ini soalan dia. Kita tak salahkan dia sebab dia bukan Islam dan dia belum dapat hidayah tersebut.
Qultu, kata Syekh, qabla an ajiba an hadha soal. Sebelum aku nak jawab soalan ini, labudda an nattafiqa ala nuqtatin hammah. Kita kena setuju untuk suatu perkara yang penting dulu. Dia bagi soalan, kita bagi dia syarat. Macam tu Nak aku jawab? Okey, kita kena setuju dulu. Hiya anna al-insan alladhi ya'ishu fi mujtama' ma yusamma bil hurriyatil mutlaqah. Dia kata, sesungguhnya manusia itu yang hidup di dalam masyarakat ini, semua dia diberi kebebasan secara mutlak. Labudda an takuna hurriyatahu hurriyatun nasabiyah. Dan mesti kebebasan yang dimiliki oleh seseorang itu kebebasan yang ada dia punya nasab dia. Ada dia punya rangkaian dia. Bukan bebas melulu. Tapi bebas yang, dalam erti kata bebas yang, orang kata yang logik lah. Gitu Bebas yang bermanner, yang ada dia punya etik. Yang kita kalau belajar tentang etik, protokol, kita belajar tentang akhlak dan adab. Benda tu dia bukannya menyusahkan kita kan? Tapi sebenarnya menyenangkan kita, mengurus urusan, management. Kenapa kita kena pergi kerja pakai baju yang sesuai? Kenapa kita tak pakai baju kelawar? Boleh bayang kalau orang pergi kerja pakai baju kelawar. Rasa semangat nak kerja pun hilang, betul tak? Rasa macam tak serius, Rasa macam santai sangat ni. Cerita pasal aurat tu benda lain. Kita cerita tentang etik. Iaitu protokol di tempat kerja. Okey, baju begini. Masa di tempat kerja. Suka-suka hatilah. Saya rasa saya semangat nak kerja pukul 3 pagi. Pukul 3 petang ni saya mengantuk, kan? Jadi saya datang malam lah. Tak boleh. Kata ketua jabatan, KP kata, tak boleh kak. Kalau puan nak bekerja, puan kena datang pukul 8, balik pukul 5. Itu dia punya waktu kerja. Kalau tak nak, boleh letak jawatan. Ramai lagi orang lain dia nak kerja. Kenapa ada etik? Kenapa ada protokol? Kerana munasabah. Bukannya bebas tu bebas melulu, tapi bebas yang ada perkara. La ta'tadi ala hurriyatul akharin. Jangan kamu merasakan kebebasan itu akan memberikan sesuatu masalah. Kamu bebas, tapi kamu buat masalah dengan orang lain. Kamu menyusahkan orang lain. Wa ba'idan an mukhalafatud din wa ta'alimihi. Benda yang aku cerita ni, kalau cerita pasal agama lagi lah, yang tidak menyalahi tentang ajaran agama, tentang SOP, yang syariat, itu lagi jauh. Ini basic yang kita kena setuju dahulu sebelum kau nak dengar aku menjawab soalan yang kau telah berikan. Kata Syekh, hal tastati'in anti an taf'ali ma turidin? Aku nak tanya kau. Dah letak syarat dan kemudian Syekh bagi pula soalan. So jawapannya ialah soalan dijawab dengan soalan. Betul tak? Ini bentuk pertanyaan. So kadang-kadang ibu-ibu, kita kena ambil seni-seni menjawab ni. Seni menjawab ni kadang-kadang kalau orang tanya kita dengan logik, kita kena jawab dengan logik lah. Orang tanya kita dengan logik, tiba-tiba kita jawab dengan Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Kita jawab dengan dalil. Dia pun bukan Islam. Dia tak yakin pun dengan dalil Al-Quran, betul tak? Syekh ajar kita untuk kita melihat kepada jenis soalan. Orang tu jenis macam mana? Jenis orang logik, rasional. Kita jawab balik dengan soalan supaya dia akan keluarkan rasional di dalam jawapan dia. Idza aradta an tamshi fi tariqul am biduni malabis alal itlaq. Okey, kalaulah awak, dia tanya balik kat perempuan tu, awak boleh tak? Awak nak buat apa saja yang awak nak, dan kalau awak rasa awak nak berjalan di jalan raya tanpa pakai suatu perkara pun, suatu benang pun tak ada langsung dekat tubuh badan. Fahal yumkinuki, dan adakah awak rasa awak akan dapat kebebasan apa yang awak nak tadi tu? Awak rasa selamat ke dengan kebebasan yang awak nak? Idza aradti an tastami'i ila musiqi aliyah. Kalau kamu, persoalan yang lain,
tengah-tengah malam, ba'da muntasiful lail, tengah malam pukul 2 pagi, kamu rasa kamu nak dengar muzik dengan apa? Dengan kuat, dengan suara yang havoc. Fahal tastati'i an tastama'i ila radio fi a'la saut? Kalau waktu malam kamu rasa kamu nak dengar radio, boleh tak kamu nak buka sekuat-kuat alam? Wa idza aradti an taslihi syai'an fi manzilatuki wan nasi niyam, kamu pun kata kan, ikut aku, rumah aku, kan? Sedangkan jiran tidur malam pukul 2 pagi. Fahal tastati'in ihbarun najjar? Adakah kamu rasa kamu boleh panggil plumber, panggil tukang kayu, tukang renovate rumah, datang ke rumah kamu, sebab ini rumah kamu, untuk drill. Bunyi apa lagi? Ketang-ketung, pukul 2 pagi. Kamu rasa itu adakah kebebasan yang kamu maksudkan? Hal tastati'in. Dan kamu rasa, dia tanya balik pada perempuan tu, kamu rasa, idza dakhalti ahadun mahal atau bunuk, kalau kamu masuk ke dalam bank, ataupun kamu masuk ke dalam pasar raya, Mid Valley ke, Sogo ke, minggu depan lah kan, minggu ni tak ada gaji lagi. Minggu depan, insyaAllah. Duit gaji belum dapat, tapi dia punya hasrat dah ada. Nak apa, nak beli, nak aim tu, yang tu dah ada. Alhamdulillah, syukur. Syukur ada gaji kan. Kalau tak ada gaji, macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Azan dah ya. Wajadti saffan tawilan. Dah kamu masuk, nak pergi bank, urusan bank, tengok beratur, line up. Panjang ni. Orang semua beratur tunggu giliran masing-masing. Jadi kamu rasa salah tak kalau kamu nak terus potong je queue? So soalan yang dibalas dengan soalan. Hal tastati'in an tatruki sayyaratuki wasat al-tariq? Kamu rasa bebas, kamu rasa kamu nak bebas tadi, kamu ada kereta dan kamu nak pergi masuk dekat kedai 99, kamu parking je tengah-tengah jalan. Dan ataupun kamu parking di tempat yang dilarang. Makanan mamnu' fihi intizar li'annaki hurrah. Dengan alasan kamu kata, ikut saya, kereta saya. Bukankah negara ini atas dasar kebebasan? Kan? Jadi, kamu nak gunakan kamu punya stand, kamu punya pendirian tadi, dan kamu nak parking sekut manalah kamu suka. Wa min hurriyatuki an tadai sayyaratuki fi makan alladhi turidi nihi. Kamu nak parking mana-mana yang kamu suka, kamu parking saja. Bal hal tastati'in an tatajawazi bisayyaratuki as-sur'atul masmuh biha. Dan kalau kamu rasa itu kereta kamu, mana-mana kamu bawa lah ikut had laju kamu sendiri. Tak tengok pun had laju 110, had laju 90. Kamu bawa suka-suka pun sebab kereta kamu. Wa hal tastati'in an tartakabi fi'lan fadihan amamun nas li'annaki dhalika min hurriyatuki. Dan daripada semua tadi, dan alasan kamu kata kamu stand kamu adalah kebebasan. Kamu jawab ya ataupun tidak. Pastinya terdiam, wartawan tadi terdiam. Oh, rupanya bila kita sebut tentang kebebasan, it's not totally bebas. So, begitulah juga apa yang Islam berikan. Bukanlah maksud bila kata bebas itu, terpulang kita nak pakai bikini ke, terpulang kita nak pakai apa yang kita suka. Tapi maksud bebas itu ialah bebas yang ada logiknya. Ada maslahahnya dalam istilah bahasanya, ada kepentingan dia. Ada keperluan dia. Bukan sengaja Islam suruh perempuan itu pakai lebih lagi berbanding dengan orang lelaki. Tutup lebih lagi berbanding dengan orang lelaki. Bukan kerana Islam nak menghalang kebebasan kita, tak. Tetapi kerana keperluan. Kerana maslahah. Kerana apa yang kita perlukan, itulah Islam datangkan peraturan-peraturan yang seperti itu.
wa astati an amdi ila ulufil amthilah. Kata Syekh, aku boleh bagi 1000 contoh. Seperti contoh-contoh yang aku bagi tadi tu, aku boleh bagi 1000 contoh. Kerana apa? La yujadu syai'an ismuhu al-hurriyatul mutlaqah. Tak ada benda dalam dunia ni, wahai wanita yang bertanya, yang namanya totally free. Freedom. Betul tak? Adakah benda yang memang freedom? Kalau freedom, kita boleh ambil je ibu-ibu. Pergi dekat kafe bawah. Kafe bawah ke sini? Bawah kan? Kafe bawah. Ambil lepas tu jalan. Kak Timah awak tak bayar. Ini suka hati saya lah kan. Office saya. Jawabnya, kena pelempang ke? Kan? Kena, apa orang kata, kena tindakan disiplin ke? Kenapa? Kan tak ada pun suatu kebebasan yang namanya bebas itu. Bebaslah ikut kamu suka. Kalau lah macam tu, maka dunia ni tak jadilah macam ni. Tunggal terbalik lah. Betul tak? Yang sana mencuri. Yang sini merompak ambil hasil orang lain. Oi, jadi apa? Huru-hara. Itulah tidak wujud hurriyatul mutlaqah, iaitu kebebasan mutlak tidak wujud. Fi ai mujtama' minal mujtama'at. Dia kata, kamu nak cari hurriyah ataupun the real freedom dalam apa-apa masyarakat pun kamu takkan jumpa. Walakinnaha hurriyatun nasabiyah. Tapi mesti kena ada kebebasan yang ada dia punya logiknya, logika dia. Tu'tiki min tasarruf alladhi turidinihi ma laysa fihi i'tida' ala hurriyatil akhari. Apa syaratnya? Kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Apa yang kamu lakukan itu, dia tidak mengganggu hak orang lain. Tidak terkena. Saya tulis sikit. Tidak terkena kepada kebebasan orang lain. So, kebebasan kebebasan dia tidak boleh menjadi kebebasan mutlak. Tidak boleh. Tetapi kebebasan itu mesti ada dia punya kepentingan, ada dia punya keperluan, ada dia punya menjaga hak orang lain. Tak, kita hidup sekali. Betul tak? Bukan kita hidup dunia ni kita seorang. Ada hak orang lain di sekeliling kita. Dan bila ada hak orang lain, dekat sinilah yang perlu kita berhati-hati. Kepala kita, tapi mata orang. Kan? Tudung ni atas kepala kita. Tapi yang kita ni tak tengok. Kecuali tengok cermin lah. Cermin baru dah nampak kepala sendiri, rambut sendiri kan. Ya Allah, berubah dah rambut aku ya. Allah kan. Rambut berbuah. Baru nampak. Tapi yang kita tak pakai tadi, mata lelaki yang melihat. Jadi hak mereka itu yang kita perlu ada keterikatan. Ada sedikit protokolnya. Ada sedikit adab di dalam kita mengeluarkan ataupun kita keluar daripada rumah kita. Okey? فَإِذَا حَدَثَ اعْتِدَاء عَلَى هَذِهِ الْحُرِّيَّةِ. Jadi apabila berlaku kita kata sengaja ada orang yang mengancam ataupun sengaja menimbulkan isu tentang kebebasan ini, فَإِنَّ الْمُجْتَمَعَ يَتَدَخَّلْ لِيُوَقِّفَ عِنْدَ حَدِّكِ. Dan masyarakat boleh mengambil bahagian dalam mempersoalkan kebebasan tadi. Kalau kita kata suka hati kita punya, dan dia pun, masyarakat boleh kata, saya pun ada hak juga. Saya ada hak untuk make sure supaya hak saya tidak diambil oleh orang lain. Maka di situ dia punya penyelesaian dia.
Hadha laisa min hurriyatuki li'annaki i'tadaiti ala hurriyatil akhari. Dan ini bukanlah namanya kebebasan kerana kamu rasa bebas tapi kamu telah menyusahkan orang lain. Kamu telah menyebabkan orang lain jadi payah. At-tariqul wahid. Okay? Jalan yang satu. Jalan yang satu likai tatamatta'i bil hurriyati mutlaqah. Okay? Jalan yang satu untuk mendapat suatu kebebasan yang mutlak. Apa dia kata? An tadhhabi ila makan la ya'ishu fihi ahad. Syekh bagi penyelesaian. Syekh kata macam ni. Kalaulah kamu rasa kamu nak cari kebebasan yang mutlak, satu je kak jalannya. Awak pergi cari satu tempat yang mana tak ada orang tinggal kat situ. Rasa-rasa boleh tak? Harimau pun tak lalu nak tengok. Harimau kata, manusia apa pula dia pelik. Harimau pelik. Dan kenapa pula dia ni duduk tak pakai baju kat sini. Nak kata kalau kita tak hidup dengan orang, kamu nak cari kehidupan yang mutlak, dia persilakan. Tapi kamu cari satu tempat yang kamu hidup seorang je. Yang tak ada orang lain kat situ. Jadi kamu tidak akan menyusahkan orang lain. Makan ta'ishin fihi wahdaki. Yang mana kamu duduk kat sana, kamu duduk seorang-seorang. Duna ayyakuna fihi akharun. Yang mana kat situ tak ada orang lain yang akan terganggu gugat dengan kebebasan kamu. Hina idin, dan oleh kerana itu, mana dia punya sambungan dia ni? At-tariqul wahid, dah sebut dah ni kan. Hina idin tastati' an tatamatta'i bi hurriyatika kama tasha'i. Dan kalau kamu boleh buat perkara itu, silakanlah. Kamu mampu untuk berseronok, enjoy the moment dengan freedom, dengan kebebasan yang kamu katakan tadi. Famadama la yujadu ahadun hauluki. Dengan syarat, tak ada seorang pun yang boleh datang di sebelah kamu. Kamu seorang saja. Wala ahadun minan nasi yaraki. Dan dalam keadaan kamu seorang je yang dekat sana, tak ada siapa yang boleh melihat kamu. Fa innaki tastati'in an taf'ali ma tasha'in. Dengan syarat, dan bila kamu seorang je duduk dekat sana, tak ada siapa di keliling kamu, dan tak ada siapa yang lihat kamu, dan kamu boleh buat saja apa yang kamu nak. Hadza ba'idun min mantiq ad-din. Walaupun begitu, apa yang kamu katakan tadi sangat jauh daripada logik agama kita. Dan sangat jauh daripada sistem kehidupan. Kita perlukan orang, betul tak? Kita kalau duduk seorang pun rasa macam orang kata ketat dah kepala kan. Tu yang kalau boleh janganlah PKP dah. Tahun 2022 ni. Lagi-lagi kalau yang orang ada pencen tu, dia kata tak tahu Ustazah, ya Allah tak boleh pergi rumah anak. Anak tak datang rumah kita kan. Duduklah tengok muka tok lelaki kan. Kalau kita ni kadang ada rumah dia work from home, tak apalah juga kan. Lagi bersilat kot dengan anak kan, kelas apa semua. Jadi kalau kita sangat perlu untuk manusia hidup bersama dengan kita, kita perlukan orang yang boleh menjahit baju kita. Kita perlu orang yang masakkan untuk kita. Kita perlu orang yang menyapu ruangan yang kita ada. Kita saling memerlukan. Itulah manhaj as-sama. Itulah dia sistem kehidupan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadha huwa mantaqul haya fil kaun. Inilah dia lumrah kehidupan. Lumrah kehidupan, kamu tak akan dapat duduk seorang-seorang. Fa kaifa turidin min manhajillah, bagaimana kamu nakkan sistem Allah ay yakhluqa mujtama'an min al-fawdi alladhi yadhi'u fihi kull shay. Dengan perkara ini, bagaimana kamu boleh minta supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan ataupun meletakkan syarat untuk wanita tu pakai baju. Tak letak pun mana yang kena tutup, mana yang kena buka. Ikut hampa lah, hampa nak tutup-tutup, hampa nak buka-buka. Macam mana? Tak mungkin. Kerana kehidupan yang telah disusun oleh manhaj Islami ini, kehidupan yang sangat menjaga maslahah umum. Lebih daripada manhaj ataupun maslahah kepentingan seorang-seorang ni.
Yang umum tu lebih diutamakan. Allah Subhanahu Wa Taala baru Syekh jawab melalui ayat surah Al-Ahzab ayat 59. Barulah. Lepas dah bagi logik, orang kata dia bagi kita batu, kita baling batu balik kat dia. Dia jangan dibagi batu, kita baling buah dulu. Dan jawabnya, serodoklah dia. Makan. Kau kalah. Aku dapat makan buah kau. Tak, bagi batu dulu. Dah bagi batu, baru bagi buah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Wahai Nabi, katakanlah pada isteri-isterimu, pada anak-anakmu, kepada perempuan-perempuan yang beriman. Labuhkanlah ke atas dada mereka, iaitu jilbab mereka, dan itulah apa yang paling rendah untuk mereka dikenali. Dan supaya mereka itu tidak akan disakiti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apa maksud yudnina alaihinna? Ia ini melabuhkan ataupun memanjangkan tudung jalabibihinna, jalabib iaitu tudung. Dan bila masuk yudnina, dana iaitu kebawahkan, merendahkan atau memanjangkan. Memanjangkan ke bawah. Itu maksud yudnina. Yudnina maksudnya memanjangkan. Jalabibihinna yang mana yang menutup rambut ataupun kepala yang mana akan dilabuhkan sehingga ke bahagian dada. Itu ayat dalil yang mengatakan bahawa perempuan ini perlu menutup kepalanya dan juga belahan dada dia. Ada lagi satu ayat dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatuhun illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat 31. Apa maksud ayat ini? Katakan kepada orang-orang yang beriman, yang perempuan. Hendaklah mereka merendahkan pandangan mereka. Bukan orang lelaki dia, kita tunduk pandangan kah? Bang, jangan tengok kan. Yang kita? Macam tu. Jadi perempuan pun ada nafsu. Jadi nafsu perempuan kat mana? Nafsu perempuan pada lelaki lah tak? Nafsu lelaki pada perempuan. Nafsu perempuan pada lelaki sama je. Kalau takkanlah kita kahwin tak? Tak keluar anak lah. Orang lelaki dia ada nafsu. Orang perempuan ni okey, suci. Ada seorang wanita tu tanya pada Nabi, perempuan ada mimpi tak? Macam tu kan. Sebab dia tahu mimpi ni orang lelaki ni mimpi basah orang panggil. Mimpi basah ni orang lelaki dia. Jadi perempuan ada lah. Kalau tidak takkan boleh keluar bayi. Yang mana bayi itu ada dua nasab. Bercampur nasab lelaki dengan nasab perempuan. So jadi orang perempuan pun kena, bila perempuan ada nafsu, perempuan juga kena jaga pandangan mata. Ini di tempat kerja kita haraplah sama-sama kita semua kan kena jagalah. Kita tak ada masalah kita kerja. Tapi macam mana kita nak menjaga adab dalam kita bekerja. Terutama hubungan dengan orang lelaki. Janganlah makan kat meja sekali kan. Segan. Tapi kalau dah terpaksa tu, cubalah. Kan? Cuba jarak. Cuba berbincang benda yang sepatutnya. Jangan terlalu rapat sampai betul-betul tampak. Sampai tumpuk buntut. Dia dah macam kakak saya dah kan. Kakak kau pun tahu tumpuk buntut kan. Dengan kau sekerja pula macam tu. Saya kadang kalau tengok tu, lelaki makan dengan lelaki orang. Pergi makan restoran yang jauh pula tu. Saya makan dengan suami. Kan? Kita makan, makan sekali pula kan. Kita pun rasa macam, isteri orang, suami orang, tempat kerja makan sama.
Dah lah dia makan berdua. Kan? Bincang apa kak? Bahagian berbeza pula tu kan. So jadi janganlah gunakan. Sama je. Kalau tak lelaki tu mula, perempuan tu melayan, tak jadi. Sama je dua-dua. Jadi perempuan kena jaga pandangan. Jangan lilau sangat. Mata tu tengok apa yang perlu sahaja. Dan yang kedua, daripada mata turun ke? Tu kita kata. Daripada ayat ni, min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dari mata turun ke kemaluan. Nampak tak? Betul lah kan? Mata, hati, bila hati tu, terus bergejolak kan. Jadi nak jaga faraj, bermula dengan jaga mata. Mata ni kena jaga. So, siapa tak jaga mata, memang dia akan terjatuh di dalam maksiat yang sangat banyak. Sebab tu anak-anak muda kita, yang dihidangkan dulu, kadang-kadang bukan hidang pun. Memang disediakan kan kat internet ni kan. Apa benda yang tak, semua start mata. Dia bukan start daripada mulut. Dengar ke tak, mata semua kan. Tengok dihidangkan aurat. Kalau dah tengok BTS tu lelaki Yang perempuan apa nama dia? Blackpink. Yang jenis-jenis macam tu lah Blackpink semua. Allahu Akbar. Separuh bogil. Yalah. Kalau seluar tu, seluar dalam je lah. Senang kata. Aku tu kita macam Allahu Akbar. Yang anak kita tengok dapat apa Tengok baju renang renang berirama sebagainya. Dia kata janganlah nafsu sangat. Tak ada masalahnya. Nafsu tak nafsu. Memang itu dia hidangan. Bila lama-lama dia jadi terbiasa. Nak lagi. Dan membawa kepada bukan nak tengok saja, nak pegang pula. Bukan nak pegang saja, nak merasai. Mula semua pada mata. Akhir tak boleh jaga apa? Maruah tak boleh jaga. Furujuhunna wa yahfazna furujahunna. Dan bila dia boleh jaga mata, insya-Allah dia mampu untuk menjaga kemaluan dia. Berapa ramai anak luar nikah. Tak kira lah yang daftar, tak daftar. Yang dah mati, yang tak sempat jumpa, yang tak sempat rekod, yang mati tanpa ada rekod. Tanyalah hospital, pening kepala. Tanya hospital lah. Yang di mana pula? Tak ada bapa. Hospital kena terima lah kak. Buat ni lah aduan je lah. Bawa ke kebajikan masyarakat. Budak tu pun tak ada kerja. Anak pun tengah belajar lagi. Lah bawa ke. Setiap hari tengok baby comel-comel. Masuk dekat badan kebajikan. Rumah kebajikan. Tak ada ayah. Daripada mana tu? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada akad. Kebebasan yang ada. Hotel apa? Murah. Bila-bila masa nak check in, boleh check in. RM50 bayar. Ada yang pakai jam. Semuanya ada depan mata. Moga Allah jaga kita semua dan zuriat keturunan kita. Wala yubdina zinatahunna. Ini ayatnya. Jangan kamu paparkan. Yubdina, jangan kamu zahirkan perhiasan diri kamu. Kecuali apa yang zahir saja. Inilah sebenarnya yang orang kata kan? Sister in Islam kata tak ada ayat Quran. Dia bukan tak ada ayat Quran, tetapi kena faham ayat Quran itu apakah dia punya tafsirannya. Illa ma zahara minha, inilah. Iaitu dua tempat yang dikira sebagai tempat yang zahir. Manakah tempat yang zahir? Tubuh manusia perempuan ni? Muka dan tapak tangan. Dua tu. Illa ma zahara minha, itu maksudnya. Selain pada muka dan tapak tangan, tolong cover. Tolong sembunyikan daripada pandangan ajnabi. Kerana semuanya cantik. Semuanya indah di mata ajnabi. Walaupun kaki kita. Tak percaya, cuba buka story bagi dekat kawan kerja kita tengok. Kan? Dia pun malu kan. Sebab cantik. Jadi jaga. Tubuh badan kita ini pinjaman dari Allah. Pinjaman dari Allah ini yang kita perlu diamanahkan untuk kita jaga aurat kita. Wal yadribna bi khumurihinna, dan kamu letakkanlah khumur, iaitu khimar. Orang Indonesia panggil khimar. KHI. Sebenarnya khomar.
Bikhumurihinna, jamak ya, khumur ataupun khimar. Bukan bukan ha. Kalau ha dia jadi keldai. Keldai donkey. Kalau kha baru tudung. Jadi kita dah jumpa tadi pada ayat surah Al-Ahzab, jalabi bihinna pun jalabib pun pakaian juga. Yadribna bi khumurihinna tudung. Ala juyubi bihinna, ke atas dada-dada kamu. Hadza huwa hukmullah. Inilah hukum Allah. So siapa yang suruh ni pakai tudung? Kita cerita pasal hijab ni, siapa suruh? Allah. Bukan ustazah yang suruh. Bukan sekolah kan, ada sekolah yang agak moden sikit Sekolah dia macam terpulang lah. Anak-anak form 5, form 4 tak nak pakai tudung pun tak apa. Saya diminta lah untuk bagi tazkirah. Sebab makin lama makin ramai. Sekolah tu tempatnya agak moden. Sekolah kerajaan Jadi sebab apa dia macam dia jadi berjangkit tau. Oh, dia boleh lah tak pakai tudung di sekolah. Kalau ikut kan yang zaman dulu-dulu, kadang-kadang orang Cina pun pakai baju kurung, tahu tak? Ini orang Melayu pula pakai tudung, yang pakai skirt pun ada. Dia makin lama makin berjangkit. Jadi sampai dah 50 orang budak perempuan yang tak pakai tudung form 5 dah. Jadi benda ni kita nak kena faham, ke sekolah suruh, bukan kerajaan suruh, bukan mak ayah suruh, bukan ustaz dengan ustazah suruh, tapi Allah yang suruh. Kalau kita faham tu, jelas. Binisbatil lil mar'ah, untuk perempuan. Wa huwa ikhfa'u zina allati talfat al-anzar. Yang mana yang kecantikan tadi Allah suruh tutup kerana dia akan menyebabkan lelaki tertarik. Dia akan, apa orang kata, macam ni magnet. Bila tengok tang situ, dia melekat. Orang lelaki kalau tengok kita, dia tengok mana? Tak pernah tanya suami. Bang, suami itu tak akan jawab kan? Oi, dia pendiam tang situ. Bang, kalau orang tengok perempuan, tengok kat mana dulu bang? Tanya anak bujang kita, Mama ni. Apa tadi soalan macam tu? Sajalah mama nak tahu kan. Cuba tanya. Orang lelaki tengok mana? Itulah tempat-tempat yang menarik perhatian orang lelaki. Tak payah disuruh. Itu gharizah, fitrah, tabiat manusia. So dia akan tengok. Sebab tu Allah suruh tutup. Yang tempat-tempat cantik tu Allah suruh tutup. Wa bidayatan uhibbu an aqul, sebagai permulaan. Ni kita dah habis pukul 2 dah ni, tapi dalam ni baru permulaan. Baru permulaan. Inna min ikhtiyarid din, dan daripada pemilihan agama, fa'alaihi an yaqbala ahkamu hadzal din. Kalau kamu nak terima agama ini, kamu kena terima hukum ini. Kalau kamu kata kamu Islam, kamu kena terima hijab. Tak ada nama kalau kamu kata kamu Islam tapi kamu tak terima hijab. Maaf untuk saya simpulkan pada hari ini, ada orang tapi bukan golongan rakyat marhain. Maksudnya dia tak marhain. Kalau pergi kelas agama, ya Allah, istiqamah. Bukan rakyat marhain, saya cerita sekali lagi. Kalau pergi bacaan Yasin, Masya Allah, Ramadan bagi anak tahfiz makan. Kan? Kalau apa lagi? Kalau majlis-majlis rasmi agama, Masya Allah, suka pergi. Tapi satu je ibu-ibu, belajar tafsir tu tafsir ni, panggil pula ustaz, panggil ustaz-ustazah tu datang di rumah. Sekali bayar ustaz-ustazah tu sampai beribu-ribu lah. Tapi tak pakai tudung. Tak pakai tudung. Pernah jumpa tak orang-orang macam ni? Siapa tak payah tanyalah. Sebab dia bukan siapa-siapa. Dia golongan. Dia bukan orang. Dia golongan. Golongan yang macam ni. Jadi kita nak kata dia belajar agama ke tak? Ting-tong sikit lah. Kalau saya lah. Saya lebih selesa yang datang majlis saya adalah orang-orang PPR. Makcik-makcik pencen. Saya lebih selesa sebab saya rasa
Dia orang betul-betul nak belajar. Bukan saya tak pernah dijemput ke rumah yang 4 tingkat, 5 tingkat dengan bawah tanah dekat somewhere dekat Kuala Lumpur. Tapi saya rasa macam, what for? What for? Kalau kamu tak boleh pakai tudung, itu maksud kamu tak boleh terima agama ni. Itu benda pertama. Benda zahir. Kamu nak belajar selawat ke doa ke, itu furu. Itu benda-benda cabang pada agama. Jadi, inilah antara cabaran kita pada masa ini. Ramai orang mengamalkan agama dengan nafsu. Dapat tak? Kamu nak ikut agama tapi kamu nak layan nafsu kamu. Memang nafsu manusia tu suka buat apa yang dia suka. Dia tak suka dikongkong. Tapi kamu guna nama agama untuk melayan nafsu kamu, itu lebih teruk daripada orang yang tak kenal agama langsung. Ada orang dia tak kenal agama dan memang dia jauh pada agama sebab dia tak dapat lagi. Tapi kamu yang dah dapat tapi kamu bermain untuk mengangkat nafsu kamu, yang ini lebih menakutkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Oh, Masya Allah. Puan Azkiyah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebel ke hari ni? Tak bebel kan? Ini isu dunia. Isu yang sangat besar. InsyaAllah kita akan berhenti sampai sini. Iaitu tentang bidayatan uhibbu an akul. Ya? Yang tentang penerimaan agama dan penerimaan perintah bertudung ialah suatu perkara yang sangat besar di dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita cuba untuk habiskan sebenarnya berkaitan dengan tudung ni banyak panjang sangat Syekh bicarakan kerana dia adalah isu yang sangat-sangat besar di dalam dunia pada hari ini. Dan bila kita tengok ada agama lain yang juga memakai hijab, betul tak ibu-ibu? Pernah jumpa agama lain pakai hijab? Agama apa? Tak jumpa sekarang Kalau dulu Masihi pakai hijab. Sister yang dekat apa church kan? Gereja. Dia pakai hijab. Hijab dia warna depan lain, belakang lain. Orang apa lagi? Syiah pakai hijab. Orang Jews, orang Yahudi pakai hijab. Dan yang sekarang ni yang orang moden terus kan. Nak kata isu agama, isu hijab, dia bukan isu adat tapi dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita buat pada hari ini ialah mematuhi atau mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, kita sampai di situ dahulu. Kita akan tengok lagi insya-Allah pada masa akan datang. Cuma saya nak bacakan sedikit saja ibu-ibu antara buku yang alhamdulillah, buku yang kedua DRI Consultation dah hasilkan pada tahun inilah 1 hari bulan 1 itu kita dah rasmikan di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, nak kata peluang Allah bagi. Dan esok pun kita nak akan bicarakan juga untuk istiqamah dengan azam baru. Esok di TV Hijrah saya jemput ibu-ibu boleh tonton jam 7 pagi insya-Allah di surah Assalamualaikum. Sedikit sahaja daripada buku ini. Buku ini bertajuk Petunjuk Nabi, yang mana menceritakan tentang 25 Nabi dan Rasul. So ibu-ibu nak tahu 25 Nabi dan Rasul dengan mudah, macam mana nak boleh cerita ke anak-anak buku ni berwarna-warni. Dia sangat tak penat untuk baca, tulisan pun besar. So kalau nak tahu apa yang ada dekat dalam buku ni, antaranya kalau kita tengok Nabi Idris alaihissalam dengan satu signal yang namanya pen ibu-ibu. Nabi Idris ni signal dia, kita nak ingat dia, trademark dia adalah pen. Kalau kita tengok dalam buku ini kita terangkan dahulu Nabi kedua iaitu Nabi Idris alaihissalam, trademark yang paling sesuai dan dekat menggambarkan Nabi Idris ialah pen. Nabi Idris adalah orang yang pertama menulis menggunakan pen. Pernah tahu tak? Nabi Idris orang yang pertama menulis menggunakan pen. Jadi ibu-ibu hari ni kita menulis ni, Nabi Idris dapat dia punya pahala. Man sanna sunnatul hasanah, siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, dia akan dapat pahala selagi mana orang gunakan sunnah tersebut. Walaupun Al-Quran tidak banyak menceritakan tentang Nabi Idris sama ada kaum ataupun cabaran dakwah, namun dalam Al-Quran ada menyebut nama Nabi Idris secara jelas. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Idris itu adalah seorang yang siddiq dan juga seorang nabi. Dalam buku ini cerita, kita ada 3 bab.
Bab yang pertama akidah, bab yang kedua makrifah, bab yang ketiga ialah ittiba. Macam mana kita nak ikut Nabi? Apa yang petunjuk yang ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh maksudnya dia ada 5 lah, nanti ibu boleh tengok di sana. Hari ni kita bagi buku ni mahal, harga dia RM400. Mahal. RM400 ibu. Sangat mahal. Tapi hari ni kita bagi diskaun diskaun RM45 dia, asal RM49.90, kita bagi RM45. Hari ni sedekah Jumaat lah yang saya boleh kongsi pada ibu. Nak transfer pun boleh, tak ada masalah. Yang paling best ada doa para Nabi yang daripada Quran kan. Doa Nabi Ayub, apa doa Nabi Daud. Biasa kita dengar doa Nabi Yunus saja kan. Ni ada lagi doa Nabi-Nabi lain. Itu bonus yang kami bagi dekat dalam buku ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Brunei, school uniform bagi pelajar perempuan pakai baju kurung dan tudung tidak kira apa bangsa dan agama. Oh, baju kurung mesti, tudung pun kena. Maksudnya tak agama Islam pun kena pakai tudung. Masya Allah. So Brunei dia negara yang sangat menjaga bab-bab agama ni. So harap-harap kita dapat kembalikan Zaitun. Silakan. Jiran. Okey, baik. Jawapannya kita kena bagi hadiah-hadiah tudung. Kita bagi hadiah tudung pada dia. Dia cerita tentang tegur ini. Tegur tu berbagai bentuk lah. Kan? Kita tidak menghukum, tapi kita perlu mengajak dengan cariah hikmah. Contoh, bila Syekh Syarawi ditanya kepada dia, sebab soalan sangat glamour kepada orang-orang yang Wahabi. Orang-orang yang ni, dia kata, apa hukum orang yang tak solat? Okay? Hukum orang tak solat, kalau Wahabi kata kafir dah. Tapi bila ditanya kepada Syekh Syarawi, apa hukum orang yang tak solat? Tahu apa dia jawab? Dia kata, hukumnya kamu pimpin tangan dia, bawa dia pergi masjid. Kamu ajak dia solat, itu dia punya hukum. Nampak tak? Dakwah ni dia begitu. Bila dia tak pakai tudung, tapi dia solat, maksudnya dari satu bab, dia dah okey. Cuma dia perlu mengokeykan lagi diri dia dan kita membimbing dia. Apa yang boleh kita bagi dari sudut teguran tadi? Teguran yang baik mungkin dengan cara memberi hadiah. Teguran yang baik mungkin dengan kita puji. Kita kata awak ni kan memang dah okey sangat. Kan? Jom kalau kita cuba, mana dah tahu Ramadan kan, dia nak cuba. So ramai juga orang yang dia cuba dan akhirnya mungkin bukan pada tahun tu, tapi mungkin 10 tahun lagi baru dia pakai. Okeylah. Kita jadikan pencetus. Kita jangan harap macam kita bagi hari ni tazkirah, pakai tudung, esok dia terus pakai purdah. Kita berharap macam tu, perubahan drastik. Dan kita tak tahu hidayah Allah itu akan datang bila. Tapi kita just do our part. Kita tak pernah kata tak gunalah awak solat kalau awak tak kena. Kita tak kata begitu. Tetapi kita kata awak boleh jadi lebih baik dan saya pun tak tahu macam mana diri saya. Kan? Jadi sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik. Saya rasa itu lebih cantik. Tapi saya sendiri, kalau kita tengok orang yang tak pakai tudung, kita jangan judge terus kata, oh dia ni memang teruk. Sebab bila kita tengok dia pakai tudung, kita tengok dia solat, kita yakin dia ada sedikit keimanan tu. Dan bila lama-lama kita tengok, Alhamdulillah, pakai. Cara nak pakai, nak ajak orang pakai tudung memang kena sangat halus. Dia prinsip, dia jadi benda yang orang kata image dia yang luar. So jadi kita nak dia berubah kerana Allah. Kita tak nak dia berubah kerana fashion. Okay, Allah Ta'ala. Kasih soalan yang sangat baik dan cantik. Kasih sama-sama, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita solat sama-sama